Negara kita amat beruntung kerana kedudukan negara kita dilindungi daripada bencana-bencana alam yang besar skalanya. Berbanding dengan jiran-jiran kita seperti Indonesia yang banyak mengalami kerugian disebabkan proses baik pulih setiap kali berlakunya bencana. Bagaimanapun, bukan semua bencana berlaku secara semula jadi. Ada beberapa insiden dalam catatan sejarah kita semua melibatkan bencana bertaraf mega yang berlaku disebabkan oleh kecuaian atau kealpaan manusia. Berikut adalah 5 bencana terburuk yang pernah berlaku membuktikan ada masanya kita hanya mampu mengangkat tangan dan mengakui kitalah puncanya. Pada malam 2 Disember 1984, sebuah kilang pembuat racun serangga di Bhopal, India mengalami masalah kebocoran sehingga membebaskan gas beracun ke udara. Oleh kerana berlaku pada waktu pagi, semasa majoriti orang sedang nyenyak tidur, ada mangsa yang meninggal dunia semasa masih lena di ulik mimpi. Laporan rasmi kerajaan India melaporkan 3,387 orang telah terkorban dalam kejadian itu. Tetapi, banyak pihak khasnya badan NGO mengumumkan angka sebenar korban melebihi jumlah yang dilaporkan kerajaan. Lebih 40 tan bahan metil isocyanate dibebaskan pada malam tersebut dan sifatnya yang sangat toksik mampu menyebabkan kematian pada penghidupnya dalam tempoh 1 minit. Dalam pengumuman terbaru, kerajaan India membetulkan laporan mereka mengumumkan jumlah kematian sehingga tahun 2014 adalah seramai 15,000. Sehingga kini, lokasi pekan kecil di mana kes itu tersebar masih belum berjaya dibersihkan sepenuhnya. Dan penduduk pekan itu ramai yang menghadapi masalah mendapat zuriat yang mempunyai kecacatan pada bahagian mental dan fizikal. Inilah bencana industri terburuk pernah berlaku dalam sejarah dunia. Berikutan kegagalan sebuah syarikat cari gali minyak bernama PT Lapindo Brantas mengikuti garis panduan dan amaran yang telah dikeluarkan sehingga ke hari ini sebuah kawasan di Indonesia yang dikenali dengan nama Lusi memuntahkan lahar lumpur ke udara setiap hari tanpa henti sehingga menyebabkan kawasan berhampiran letusan itu ditenggelami lumpur setinggi 40 meter menutup bumi yang ketika itu masih didiami manusia. Walaupun tahap kerosakan yang berlaku agak besar, nasib baiklah jumlah mangsa yang terkorban dipercayai hanya 13 orang, namun sebanyak 60,000 buah rumah musnah dalam insiden tersebut. Proses cari gali yang dilakukan dipercayai telah menyebabkan berlakunya reaksi dalam bumi mengakibatkan berlakunya beberapa siri gempa bumi sebelum lubang cari gali itu mula memancutkan lumpur setinggi 200 meter ke udara beberapa hari kemudian. Diramalkan situasi itu akan berlanjutan selama 25 ke 30 tahun. Insiden kebocoran yang berlaku di pelantar minyak Deepwater Horizon dianggap sebagai tragedi tumpahan minyak paling buruk setakat ini. Ketika insiden itu berlaku, Deepwater Horizon sedang beroperasi di salah satu telaga minyak yang terletak di Teluk Meksiko. Sebelum letupan berlaku akibat kegagalan sistem, petugas di Deepwater Horizon baru sahaja mencipta sejarah berjaya melakukan penggalian telaga minyak paling dalam di dunia pada kedalaman lebih 10,000 meter jaraknya. Dalam fasa terakhir penggalian pada 20 April 2010, berlaku letusan yang memancutkan air laut setinggi 73 meter menyebabkan peralatan mereka mula hilang kapasiti untuk mengawal tekanan yang ada. Sistem perhati keselamatan berjaya diaktifkan namun gagal mengawal kebocoran yang berlaku menyebabkan letupan berlaku. 11 orang yang berada paling hampir dengan letupan meninggal dunia tetapi 115 orang kru yang selebihnya berjaya diselamatkan.
Pelantar minyak itu tenggelam ke dasar lautan 2 hari kemudian dan hanya pada 15 Julai 2010, kebocoran minyak yang berlaku berjaya ditutup dengan sempurna. Bagi mewujudkan peluang pekerjaan, kerajaan China memilih untuk membangunkan sebuah pusat pelupusan barangan elektronik di negara mereka dengan daerah Guiyu yang terletak di wilayah Chaoyang menjadi salah satu pusat pembuangan terbesar dunia. Ekoran daripada itu, sebanyak 6,000 syarikat ditubuhkan penduduk setempat khas bagi menguruskan proses pelupusan barangan serta mendapatkan bahan seperti plumbum, kansa dan emas yang mungkin ada pada barangan-barangan terpakai itu. Ekoran daripada pembukaan sisa pembuangan sebesar 52 km persegi keseluruhannya ini, aktiviti penanaman padi yang sebelum ini dijalankan terbantut disebabkan oleh kondisi sungai dan kualiti air yang tercemar akibat sisa buangan. Bukan setakat itu sahaja, kajian yang dijalankan juga mendapati kesemua kawasan di pekan tersebut berdepan dengan masalah keracunan selepas bahan-bahan beracun boleh dikesan di mana-mana sahaja yang mampu dimasuki manusia. Bagi mengawal masalah yang berlaku, kerajaan China bertindak menyatukan syarikat-syarikat pengurusan sisa dan membuka kompleks khas yang dijadikan pusat operasi syarikat ini. Selain itu, kerajaan China juga memperkenalkan larangan mengimport masuk sisa elektronik dan buangan kosmetik ke negara mereka bagi membolehkan kawasan-kawasan terjejas dibaik pulih. Oleh sebab demikian, banyak pihak mula mensasarkan negara kita pula sebagai destinasi sampah mereka. Semuanya bermula dengan satu perkara luar biasa. Kucing yang hidup di sekitar kawasan perkampungan nelayan Minamata, Jepun didapati mula berkelakuan aneh. Hari demi hari, semakin banyak kucing dilihat sengaja terjun ke laut seolah-olah membunuh diri. Selepas kucing, kejadian yang sama mula didapati berlaku pada penduduk setempat. Ramai penduduk mengadu mengalami masalah kejang otot dan menghadapi kesukaran bercakap, mendengar dan melihat seakan dari mereka dihalang sesuatu. Bagi kes-kes lebih teruk, tubuh mereka mula menggeletar tanpa sebab. Hanya selepas 4 tahun kemudian, sekitar tahun 1959, barulah didapati apa puncanya. Penduduk Minamata mengalami masalah keracunan merkuri pada tahap kronik. Sebuah kilang petrokimia yang terletak di kawasan tersebut didapati punca masalah yang ada. Bagaimanapun pihak syarikat Chiso Corporation yang menyelia operasi kilang tersebut menafikan pelibatan mereka. Bergantung dengan kerjaya sebagai nelayan yang menangkap hasil laut, penduduk Minamata memang menggemari ikan sebagai sajian utama mereka. Kajian yang dijalankan menemui kesan keracunan pada ikan sebelum dimakan yang menyebabkan penduduk itu menjadi perumah baru kepada racun-racun yang menyerang ikan itu. Seramai hampir 3,000 orang didapati mengidap keracunan dan lebih 1,700 orang meninggal dunia. Protes terhadap kilang tersebut berjaya membuatkan pihak pengelola mengakui sebanyak 27 tan bahan merkuri telah dibuang ke dalam kawasan Teluk Minamata. Hanya pada tahun 1968, kilang tersebut berhenti membuang sisa beracun ke dalam air dan sehingga kini, mana-mana waris atau pesakit yang terkesan akibat insiden itu perlu ditanggung kos perubatan mereka oleh Chiso Corporation.